Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Awang Era, Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Usahawan dan Koperasi Negeri Terengganu. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Yusof bin Haji Samsudin, Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ali Haji Bahro, Presiden Angkasa. Yang berbahagia Tuan Haji Omar bin Musa, Timbalan Suruhanjaya Koperasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu. Tuan Haji Muhammad Jais bin Hassan, Pengerusi Perhubungan Angkasa Terengganu serta Ahli Jabatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Terengganu. Encik Razali Elayat Suhaimi Haji Muhammad, Pengarah KPDN KK Negeri Terengganu. Encik Umar Sarin Saidin, Pengarah SKM Negeri Terengganu. Pengerusi-pengerusi serta ahli jabatan kuasa masjid di seluruh negeri Terengganu, pemimpin-pemimpin koperasi, para kooperator, dev-dev jemputan, tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan izin dan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini dapat kita sama-sama hadir di perasmian seminar penubuhan koperasi masjid peringkat Negeri Terengganu Anjuran Angkasa dengan kerjasama SKM dan Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Angkasa serta penganjur yang lain kerana sudi menjemput saya untuk menyempurnakan majlis perasmian seminar pada pagi ini. Saya difahamkan seminar ini diadakan bertujuan untuk menggerak dan menjayakan penubuhan koperasi karya masjid di seluruh negeri Terengganu yang masjidnya berjumlah 489 buah kesemuanya. Ini merupakan satu angka yang besar jika hasrat untuk menubuhkan koperasi karya di setiap masjid. Bilangan anggota koperasi tentulah begitu ramai sekali. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Awatera kerana sentiasa memberikan sokongan yang berterusan untuk kemajuan dan koperasi di negeri ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Negeri Terengganu merupakan negeri pertama di Malaysia yang berjaya mengumpulkan semua ahli karya masjid seperti ini. Alhamdulillah, seminar pada hari ini saya difahamkan dapat mengumpulkan lebih daripada 1,000 peserta daripada berbagai masjid dan juga berbagai peringkat umum. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kekuatan Islam bergantung kepada penguasaan ekonomi, teknologi dan pendidikan. Jika kita gagal untuk menguasai perkara yang saya sebutkan, umat Islam akan ketinggalan, dipinggirkan dan sebagainya. Tidak ada gunanya slogan. Tidak ada gunanya kita mementingkan slogan semata-mata, tetapi akhirnya gagal menguasai ekonomi. Tidak ada gunanya kita bercakap kitalah juara kepada perjuangan Islam. Tidak ada gunanya kita bercakap kita parti Islam, contoh. Tidak ada gunanya. Tetapi akhirnya orang melihat kita sebagai kumpulan miskin yang tertinggal di dalam pemerintahan kita sendiri.
Kita kata kita sebagai pemerintah Islam, tetapi orang Islam seperti melukut di tepi jantan yang mengharapkan kepada orang lain untuk membantu kita. Kita tengok di dalam dunia pada hari ini, di dalam dunia yang mengejar kemajuan, di dalam dunia yang mengejar kemajuan, pencapaian teknologi tinggi dan sebagainya, negara-negara Islam yang mengakui sebagai negara Islam ketinggalan jauh di belakang. Apabila terjadi bencana, kita yang selama ini mengatakan kitalah umat yang paling baik, tetapi terpaksa menuntut, meminta-minta daripada negara yang kita anggap sebagai negara Yahudi dan sebagainya. Kita tengok di negara-negara Arab, di negara mana sekalipun, apabila terjadi bencana, negara pertama yang mereka akan minta adalah daripada Amerika Syarikat dan sebagainya. Sedangkan negara ini adalah negara Yahudi yang paling besar di dalam dunia ini, negara yang paling jahat sekali saya kata di dalam dunia ini. Tetapi kerana kelemahan, kerana Islam itu lemah, umat Islam itu lemah dan gagal menguasai ekonomi, gagal menguasai teknologi dan sebagainya, akhirnya kita yang menganggap negara besar itu sebagai musuh, tetapi terpaksa merayu, memohon kepada mereka untuk terus hidup di dalam dunia. Ini seharusnya tidak berlaku. Kalau kita lihat daripada sejarah Islam, negara lain menuntut menyembah negara Islam, negara lain menuntut memohon negara Islam, ihsan daripada negara Islam. Negara Islam pernah menguasai hampir separuh daripada Asia, hampir separuh daripada Eropah. Kerana waktu itu kita menguasai pendidikan dan ekonomi. Negara Islam merupakan negara kaya. Orang memohon, meminta kepada kita. Tetapi akhirnya sekarang terbalik. Kita memohon kepada orang. Sebab itulah kita mesti memperkuatkan ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri. Saya lihat kerajaan yang ada pada hari ini mampu untuk membawa kembali tamadun Islam yang cemerlang itu. Malaysia sekarang dihormati bukan kerana kita mendakwa kita sebagai negara Islam, tetapi kerana kita berjaya mengembangkan Islam dan umat Islam menjadi lebih maju di dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya lihat kita mempunyai masjid yang banyak di negara kita. Tetapi masjid yang banyak tanpa mempergunakan kesempatan yang ada untuk memajukan ekonomi umat ataupun karya melalui masjid ini, tidak ada maknanya kita banyak. Jadi sebab itulah Angkasa mengambil peranan ini untuk membangunkan karya masjid melalui perubahan koperasi supaya kita boleh membantu umat kita, karya kita di dalam meningkatkan ekonomi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya melalui koperasi kita boleh berjaya. Kita mempunyai aset yang orang lain tidak ada. Aset kita yang paling penting adalah jumlah ahli kita yang ramai dan jumlah koperasi kita yang banyak. Tetapi selama ini kita tidak menggunakan kesempatan yang ada. Kita koperasi di dalam negara kita ada 8,000 koperasi dengan ahlinya 7 juta lebih manusia di dalam negara kita. Katakanlah ada yang bertindih 7 juta tu mungkin bertindih, saya percaya. Satu orang mungkin ada 2-3 jenis, 2-3 koperasi yang diduduk. Tapi kalau ada 5 juta apa? 5 juta ahli. Macam-macam yang boleh kita lakukan. Tetapi kita tidak menggunakan kekuatan yang ada. 2 hari lepas saya ke Singapura. Singapura terkejut. Saya sebut kita ada 7 juta ahli. Dia ahli ratus-ratus ribu saja di Singapura. Tetapi 70% daripada perniagaan runcit di Singapura dikuasai oleh koperasi. NTUC nama koperasi dia. NTUC dan dia ada supermarket, dia panggil NTUC Fair Price Supermarket. Di Singapura, hypermarket asing, Giant,
Carrefour, Tesco tak hidup, tak boleh nak hidup kerana mampu untuk bersaing dengan hypermarket koperasi. Tetapi di Malaysia kita takut kepada hypermarket asing dan kita mati kerana hypermarket asing. Terbalik, di Singapura hypermarket asing mati, tak hidup kerana hypermarket koperasi. Tetapi kita di Malaysia, hypermarket koperasi ataupun hypermarket orang biasa pun mati kerana kedatangan hypermarket asing. Macam mana boleh jadi macam ni? Saya tanya dia kenapa? Jawapan dia ialah dia menggunakan kekuatan jumlah ahli yang tak berapa ramai, tetapi ahlinya setia kepada koperasi. Setia kepada koperasi. Seluruh dunia, ahli yang setia kepada koperasi akan menjadikan koperasinya kuat. Korea koperasi dia kuat, Jepun koperasinya kuat. Di Korea dengan Jepun, dia tak ahli koperasi takkan pergi beli dengan kedai bukan koperasi. Kalau dia koperasi pengangkutan bas, ahli koperasi akan tunggu bas koperasi. Walau hujan ribut, pompa air lalu dia tak nak naik. Naik bas koperasi, biar basah sekalipun. Tapi kita mempunyai ahli sampai 5-6 juta, tetapi kita tidak mampu untuk menguatkan kuasa koperasi kita. Sebab itulah dari segi pencapaian pendapatan negara kasar melalui koperasi, sumbangan kita terlalu sedikit, hanya 1% saja kepada ekonomi negara. Sedangkan ahli koperasi hampir 1/4 daripada jumlah penduduk negara. Patutnya kalau 1/4 daripada penduduk negara koperasi, saya tak nak kata sampai 25%, kurang-kurang 5% sumbangan kita kepada KDNK negara, tetapi kita hanya 1%. Sebab itu orang tak berapa peduli kepada kita. Orang nampak kita lekeh, macam koperasi ni nega lebih-lebih kurang. Sebab itu sekarang tumpuan kita nak gerakkan seluruh koperasi dunia, dalam Malaysia. Gerakan koperasi mesti lebih kuat daripada dulu. Penglibatan koperasi dalam perniagaan biar nampak. Macam di masjid sekarang, kita ada 1,600 masjid seluruh Malaysia. 6,600 masjid seluruh Malaysia. Terengganu saja dekat 500. Kalau kita gabungkan seluruh koperasi masjid di seluruh Malaysia, kita tengok bagaimana kekuatan kita. Sebab itulah kita nak supaya kita gerakkan koperasi masjid seluruh Malaysia, dan kita mulakan gerakan koperasi masjid di negeri Terengganu. Ini yang kita nak. Kita mulakan di Terengganu. Lepas ni kita pergi Pahang. Ini wakil menteri besar Pahang pada sini. Kita nak minta tolong lepas ni, dia kena gerakkan masjid di Pahang. Kita nak. Kita boleh melalui koperasi masjid, melalui gerakan koperasi masjid, kita boleh memulakan perniagaan. Hari Jumaat nak cari ahli gerakan koperasi masjid paling senang. Sebab setiap masjid dah boleh tumbuh dah. Sebab kalau nak sembahyang Jumaat, kalau tak cukup 40, tak boleh sembahyang. Nak tumbuh gerakan koperasi masjid, 25 orang je, 1K. Semua masjid dah boleh tumbuh koperasi. Hari Jumaat saya tengok, saya pergi ke masjid hari Jumaat, yang berniaga di tepi masjid tu kadang-kadang orang luar, berniaga kopiah, berniaga tasbih, berniaga buku agama, semua orang daripada luar. Kenapa tidak koperasi masjid berniaga supaya duit itu dapat kepada kita? Kalau semua 6,600 masjid tumbuh, kita bukan setakat boleh berniaga tasbih, bukan setakat boleh berniaga kopiah, kita boleh tubuh kilang untuk buat kopiah dan sebagainya. Sekarang ni kopiah made in China. Kopiah kita negara Islam, tapi kopiah buatan China cuma cek dalam ada tulis buatan negeri China. Tasbih pun buatan negeri China. Betul kan? Saya pun terkejut, pergi ke Mekah, tengok-tengok tasbih made in China. Besok satu hari kita nak tengok tasbih made in
Koperasi Masjid Malaysia. Bagus tadi. Ini made in China. Kawan-kawan saya ramai pergi Mekah, beli tasbih, balik-balik tak cukup. Pasal orang ramai minta pada dia. Dia pergi kat Jalan Masjid India, beli tasbih tu. Made in China juga. Dia kata ini tasbih daripada Mekah. Ada ramai yang tengok macam tertiap macam tu juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita umat Islam, takkan kita ada berapa juta umat Islam dalam negara, kata 5 juta, 6 juta, 7 juta. Saya ingat daripada umat Islam negara ni separuh daripada penduduk Malaysia. 14 juta penduduk Malaysia. Kalau kita fokus kepada pengeluaran pakaian Islam pun sudah cukup. Buatan koperasi Kariah, gabungan Kariah Masjid seluruh negara. Baju, telekong, tudung, kopiah, tasbih, semua dihasilkan oleh kita. Bukan setakat kita hasilkan untuk rakyat Malaysia, kita boleh ekspor hasil daripada Kariah Masjid. Tetapi kita kena ada kekuatan bergabung. Sekarang ni macam mana kita nak cakap soal bergabung? Kita tumbuh pun belum lagi. Sebab itu kita nak gerakkan. Kita nak gerakkan Kariah Masjid, semua Kariah Masjid yang ada di dalam negara kita, supaya kita boleh terlibat di dalam aktiviti ekonomi secara serius. Saya rasa tidak salah kalau Kariah Masjid terlibat di dalam bidang perniagaan. Tak salah. Masjid bukan seperti kata di Profesor Dr. Ali tadi, bukan setakat untuk tempat kita semayang. Kalau zaman dulu, kalau zaman Rasulullah dulu, untuk berbincang soal perang pun kita berbincang di dalam masjid dan sebagainya. Waktu Jumaat, sebab itu kita pergi semayang Jumaat, sebab selepas Jumaat, biasanya kalau zaman Rasulullah dulu, selepas semayang Jumaat, masjid itulah tempat diadakan segala perbincangan, persidangan dan sebagainya. Sebab itu kita digalakkan berjemaah di masjid, supaya masjid itu digunakan untuk membangunkan umat Islam. Tapi kita akhirnya masjid hanya tempat semayang semata-mata. Habis waktu kunci masjid, tak boleh masukkan. Jadi kita kena ubah persepsi ini. Jadikan masjid sebagai tempat orang berkumpul. Sekarang ni banyak perniagaan yang boleh diceburi. Aranu misalnya, pajak gada Islam. Aranu sekarang ni merupakan satu perniagaan yang amat menguntungkan. Saya baru rasmikan satu Aranu di Johor Bahru. Dia baru tubuh tak sampai 6 bulan. Pendapatan dia dah 2 juta sebulan. Gross pendapatan dia. Aranu. Dan kita boleh beri pinjaman, bank rakyat boleh beri pinjaman. Mungkin nanti kalau di bawah pembiayaan syariah Angkasa, mungkin dia boleh beri pinjaman. Kita tubuhkan pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini pun boleh ditubuhkan di bawah Kariah, koperasi Kariah Masjid. Hemodialisis, cuci buah pinggang, ada beberapa koperasi masjid di Kuala Lumpur menubuhkan hemodialisis, yang mencuci itu bukan saja orang Islam, dibenarkan orang bukan Islam masuk sekali untuk pergi cuci buah pinggang. Dan ini merampakkan orang bukan Islam kepada institusi masjid kita. Dan dia boleh lihat bahawa agama Islam adalah agama yang adil untuk semua pihak dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, banyak yang boleh kita berniaga. Tetapi sebelum kita nak menggunakan perniagaan, pertamanya mesti kita tubuhkan koperasi. Bila kita tubuhkan koperasi, ahli koperasi mesti setia kepada koperasi. Itu mesti. Itu satu perkara yang mesti ada. Mesti setia kepada koperasi. Jangan tubuh koperasi kemudian tak setia kepada koperasi. Koperasi jual kopiah RM5, ada orang jual kopiah RM4.9, kita beli RM4.9, untung 10 sen. Ini berlaku. Banyak kedai-kedai koperasi dulu mati, bankrupt, kerana kes-kes nak untung 5 sen tu kita beri ke orang lain. Kita mungkin beli mahal sikit pada koperasi, tapi duit tu kita bagi-bagikan melalui dividen, kita dapat juga. Dan satu lagi saya harap,
apabila tumbuh koperasi masjid nanti, koperasi itu hendaklah diuruskan secara profesional oleh orang yang berpengalaman di dalam menguruskan perniagaan. Ini pun penting. Banyak juga koperasi mati lepas tumbuh kerana yang tadi kesetiaan tak ada di kalangan ahli, dan yang kedua kerana tidak diuruskan secara profesional. Dia main giling. Ahli lembaga pengarah ada berapa orang biasanya? 12. 12 orang. Pergi hari ni dia jaga kedai, besok dia jaga kedai 12 hari. Lepas tu orang ni pula jaga kedai, bankrupt. Jadi bergilir-gilir, main bergilir tu tak dia. Bergilir-gilir. Kalau ada jual apa ni barang runcit, rokok pun ambil situ, isak sebatang apa dia kata, upah naik upah jaga kedai ni. Mampulah kedai. Mampu. Jadi tak boleh. Itu saya nasihatkan urus secara profesional. Besok mana tahu koperasi masjid ada kedai runcit berpakat dengan T-shop. T-shop boleh bantu untuk berniaga dengan koperasi masjid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak yang kita boleh buat kerana kita mempunyai ahli. Ini kelebihan kita. Kita mempunyai ahli yang ramai. Maknanya bila kita punya ahli yang ramai, kita berniaga tu dah ada pelanggan tetap. Orang lain bila nak berniaga, dia tak tahu lagi siapa pelanggan dia. Kalau T-shop buka kedai di Kemaman, dia tak tahu siapa lagi yang nak beli kedai dia. Tapi kalau koperasi masjid buka kedai, yang pastinya dia dah ada dah. Sekurang-kurangnya ahli dia 50, 60 orang, 100 orang dah akan jadi pelanggan dia. Jadi sebab itulah koperasi ini boleh maju kerana dia sudah mempunyai pelanggan yang tersedia. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakin tidak ada sebab koperasi tidak boleh berjaya. Tidak ada sebab kenapa koperasi masjid tidak boleh berjaya. Kerana kita ada ahli dan kita ada rantaian koperasi-koperasi lain di negara kita. Sekarang ini, bank Islam yang terbesar di dalam Malaysia adalah kepunyaan koperasi, iaitu Bank Rakyat. Bank Rakyat adalah bank koperasi. Jadi tuan-tuan dan puan, koperasi boleh berjaya, tetapi mesti diuruskan secara profesional. Jadi saya percaya koperasi masjid boleh berjaya. Koperasi masjid Terengganu kita tumbuhkan dulu. Setiap karya ni kita tumbuhkan dulu. Berniaga kecil-kecil untuk berniaga di kawasan masjid masing-masing, boleh berniaga. Dan lepas tu untuk gabungan peringkat negeri Terengganu, mungkin kita cari satu projek yang besar. Kalau semua seluruh Malaysia dah ada 6,600 koperasi, kita gabungkan pula seluruh Malaysia. Kita tengok macam mana kekuatan kita bisa. Orang lain akan takut sebenarnya dengan gerakan koperasi ini, kerana kita mempunyai kekuatan dari segi keahlian dan sebagainya. 660, cuba kali dengan 50 orang, sudah cukup. Sudah berapa ratus ribu lagi. Itu ahli kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap apa yang tuan-tuan buat pada hari ini akan dapat memajukan perniagaan dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi. Jika ahli koperasi meningkat dari segi ekonomi dia, bermakna ekonomi umat Islam juga akan meningkat. Jika ekonomi umat Islam meningkat, orang lain akan melihat umat Islam sebagai umat yang dihormati. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Datuk Mat kerana Kerajaan Terengganu meluluskan 10,000 kepada setiap koperasi karya masjid yang nak memulakan perniagaan. Di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SPM, kita pun ada peruntukan grant. Jadi kalau saya dah bincang dengan Datuk Yusof, kalau koperasi masjid ini ada mempunyai cadangan perniagaan dan mempunyai kertas kerja yang lengkap untuk projek yang dia nak, kalau Datuk Mat Awang Tengah bagi 10,000, saya bagi 30,000.
saya beritahu Datuk Yusof, kita melabur dalam masjid ni tak apa, kurang-kurangnya dapat pahala. Dia kata Datuk Yusof, kalau lebih banyak untung, lebih besar pahala. Jadi saya kata Datuk Yusof, kalau dengan orang lain tu kita kira juga lah, tapi kalau dengan masjid ni tak usah kira sangat lah, pergi je, ada duit beri lah. Saya harap hari ini ada seminar, ada penerangan mengenai bagaimana nak tumbuhkan koperasi dan sebagainya. Saya harap tuan-tuan gunakanlah kesempatan yang ada pada hari ini untuk memperdalamkan dari segi pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana nak menggerakkan koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bergerak ke hadapan. Seperti saya kata tadi, umat Islam adalah umat yang terpilih, tetapi tidak ada maknanya nama saja umat terpilih, tapi akhirnya kita tidak dipandang mulia oleh orang lain. Zaman sekarang, zaman kekuatan ekonomi, zaman kekuatan teknologi, zaman kekuatan ilmu, semua perkara itu mesti dikuasai oleh umat Islam. Negara dah bergerak arah itu. Datuk Najib dah mampu bawa negara kita jauh ke depan dari berbanding dengan negara-negara Islam yang lain, menjadikan negara kita sebagai negara Islam yang dihormati di dunia, sebagai negara Islam yang maju. Tetapi jangan negara saja bergerak maju, jangan negara saja dihormati, tetapi kita masih lagi di dalam takut yang lain. Kita mesti maju, bergerak selaras dengan kemajuan negara. Kalau Datuk Najib mencipta tamadun, kita juga mesti terlibat dalam sejarah penciptaan tamadun baru oleh Datuk Najib. Jadi sebab itulah kita mesti sama-sama bergerak dengan kepimpinan negara supaya kita juga terlibat di dalam sejarah yang sedang dicipta pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin lihat operasi masjid bergerak maju dan masjid dan umat Islam akan menjadi kumpulan yang dihormati oleh semua orang di dalam negara kita. InsyaAllah, kalau kita melakukan dengan cara yang jujur dan ikhlas, kalau kita memimpin koperasi kita dengan penuh amanah dan tanggungjawab, saya percaya kita semua akan berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Mat Awang Tengah atas sokongannya, dan saya percaya ini merupakan gambaran bagaimana sokongan Kerajaan Negeri Terengganu kepada gerakan koperasi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan selaku pemimpin dan ahli jawatan kuasa karya masjid di seluruh negeri Terengganu di atas sokongan yang ditunjukkan pada hari ini. InsyaAllah SKM dan kerajaan akan sama-sama membantu tuan-tuan di dalam menggerakkan koperasi. Dan saya percaya, saya berdoa agar apa yang kita lakukan ini akan mengembalikan kekuatan umat Islam di negara kita ini. Dengan doa tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan seminar penubuhan koperasi karya Masjid Negeri Terengganu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.